Okey. Okey, so yang ni adalah nota daripada imam. Okey, imam. Okey, daripada kiai. Kita orang panggil imam, kiai tu imam. So imam kiai tu Ya'Syallah Mansur lah. Okey. So topik dia fokus ke taklim hari ni adalah meneladani keluarga Imran dalam membina ketahanan keluarga rumah tangga. So kenapa Kiai pilih Imran berbanding dengan Luqman? Okey. Kalau kita kaji selidik, keluarga Imran ni siapa sebenarnya? Kita ingat sikit sejarah sejarah dalam Islam. Keluarga Imran ni siapa sebenarnya? Ayah Maryam. Ye, betul. Wah, Kan ayah. cikgu kan? Ayah Siti Maryam kan? Ya, keluarga Imran ni adalah ayah Siti Maryam. Siti Maryam tu siapa dia? Dia adalah wanita yang paling sempurna. Okey, yang Allah bagi tahu. Okey. Kita go through, okey. Ini surah Ali Imran, okey. Surah Ali Imran kat situ. So keluarga Imran ni adalah keluarga biasa-biasa. Bukan keluarga orang kata Nabi. Tapi hasil daripada sini terhasilnya Maryam dan juga Nabi. Ada Nabi yang hasil daripada cucu Imran ni hasilnya adalah Nabi Isa. Okey. Seorang lagi. Seorang lagi yang daripada keluarga Imran ni terhasilnya Nabi apa? Soalan cepu mas ni. Boleh search Google boleh. Korang. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Tengok tu. Nabi Ishaq dah jauh. Dia anak dia Nabi Isa. Nabi Isa sebab anak Maryam. Maryam. Lagi seorang. Come on. Nabi Yahya. Ya betul. Hai. Kalau tanya closing flow tahu semua. Ini tanya pasal sejarah kita ni. Come on team. Okay. Right. So kenapa Imam ambil keluarga Imran ni? Sebab keluarga Imran ni adalah keluarga yang biasa-biasa. Tapi Allah hadirkan dalam keluarga Imran ni adalah keturunan Nabi. Okay, keturunan Nabi. Okay, daripada kita baca terjemahan lah. Ketika isteri Imran. Okay, isteri Imran ni Aisyah. Okay, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu agar janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab,
Zakaria ni dengan keluarga Imran ni siapa? Nabi Zakaria ni dengan keluarga Imran ni siapa? Siapa? Soalan cepu emas kedua. Okey, dia dapati makanan di sisinya, dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Zakaria ni apa kaitan dia dengan keluarga Imran? Apa kaitan dia Nabi Zakaria dengan Maryam ni? Dia dia ayah Nabi Yahya kan? Ya. Pakcik. Dia adalah pakcik Maryam. Macam mana ni sejarah sirah ni tak boleh. Ni kena bagi tim tugasan ni. Penjelaskan susu galuh. Nabi Zakaria ni adalah adik-beradik dengan keluarga Imran ni. Jadi Maryam tu anak saudara dia. So Maryam dengan Nabi Zakaria tu adalah pakcik dia. Okay. Alright. So kita tambah ilmu bab susul kisah sejarah kita. Tulisan Imam lagi, dia kata keluarga Imran ni adalah keluarga istimewa. Keluarga inilah satu-satunya keluarga yang dipakai untuk nama surat dalam Al-Quran. So Imam jelaskan tadi, satu-satunya keluarga yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah keluarga Imran. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang menggunakan nama keluarga kecuali surah Ali Imran. Keluarga Imran ni, Ali Imran ni memiliki kedudukan yang agung. Allah Subhanahu Wa Taala memilih keluarga yang beranggota sedikit orang ini dibandingkan keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Inilah keluarga biasa yang dipuji sejajar dengan keluarga Nabi. Okey, so firman Allah, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ayat Ali Imran. Okey. Ayat 33. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih di atas segala umat dua nabi, Adam dan Nuh alaihi salam, serta dua keluarga, iaitu keluarga Ibrahim alaihi salam dan keluarga Imran. Inilah keluarga ideal yang dibandingkan lebih mulia dari keluarga dua Nabi. Nabi Nuh alaihi salam tidak terhasil mendidik anak. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur Nabi Nuh alaihi salam saat dia tidak sanggup membimbing anaknya hingga mahu naik ke bahtera bersama orang-orang yang beriman. Firman Allah lagi, Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu kerana perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Okey, surah Hud, ayat 46. Teguran ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Nuh alaihi salam setelah Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa anaknya ikut ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Keluarga Imran merupakan keluarga manusia biasa pun bisa menjadi sejajar dengan keluarga Nabi, dan kerana para Nabi diutuskan untuk menjadi pembimbing dan teladan bagi manusia. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Mahsan bin Al-Azhar bin Ayyub bin Sulaiman alaihi salam bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam.
Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut Imram. Dalam buku-buku Nasrani namanya disebut Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yaqub alaihissalam terpisah beberapa kurun lamanya. Keluarga Imran adalah keluarga kecil, pasangan suami isteri dengan 2 anak perempuan. Isteri Imran bernama Hannah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazarku itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." So kat sini Imam highlight lagi sekali lah tentang nazar isteri Imran ni. Okey, Hannah tu. Sedangkan puteri yang tertua adalah Aisyah. Puteri yang tertua, dia ada 2 orang puteri je. Okey. Satu puteri yang tertua adalah Aisyah. Puteri sulung Imran ini dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Puteri keduanya adalah Maryam. Dia wanita ahli ibadah yang suci. Maryam merupakan ibu Nabi Isa alaihi salam. Ia adalah wanita terbaik dan tersempurna sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah isteri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan at-tasari dibandingkan makanan lainnya." Okey, hadis riwayat Bukhari nombor 5418 dan Muslim 2431. Okey, so sempena taklim muslimah hari ni, Kiai bagi tahu suruh ambil contoh keluarga Imran ni. Walaupun anak dia 2 orang, dua-dua perempuan. Okey, dua-dua perempuan. Sebab apa mungkin imam anak saya perempuan, macam mana nak berjuang ke agama ni? Nak anak lelaki. Jadi kat sini imam ambil contoh direct keluarga Imran ni supaya kita semua boleh mencontohi di mana cucu keluarga Imran ni yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, adalah Rasulullah dan kalimah Allah yang dia sampaikan pada Maryam. So wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Surah An-Nisa surah 4 ayat 171. Yang kedua adalah cucu daripada keluarga Imran ini adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau putera dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam yang terkabul serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia tua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doaku. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi di antara orang-orang yang soleh. Ni surah Ali Imran juga ayat 38 hingga 39. Membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kata kun, jadilah tanpa ayah, iaitu Nabi Isa alaihissalam lah. Okay, di antara keistimewaan adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ni surah Maryam ayat 7. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau dan kegemarannya adalah beribadah. Beliau sentiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. So kunci keberhasilan pembinaan keluarga yang Imam sampaikan adalah keberhasilan keluarga Imran membina keluarga adalah tidak terlepas dari pendidikan yang dilakukan oleh isteri Imran. Kat sinilah kita semua ni adalah isteri. Okey. Jadi kita kena ambil poinnya ni. Yang pertama. Okey. Yang kedua, dari rangkaian ayat di atas, antara lain dapat disimpulkan bahawa pendidikan yang dilakukan oleh keluarga Imran, khususnya ibunya Maryam, adalah pendidikan yang meliputi yang pertama, ni masa pregnant lah, prenatal, sebelum melahirkan anak. Which is memilih jodoh yang baik. Macam sekarang kita dah ada jodoh semua, dah tak boleh nak pilih. Okey, ini akan datang untuk anak-anak kita. So memilih jodoh yang baik, menikah secara sah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ni yang dah ada anak, Wah dah ada anak, Wahidah dah ada anak, kena doa tu, jodoh untuk anak-anak tu, jodoh dengan orang-orang yang soleh, okey, dan solehah untuk anak-anak kita. Makan makanan yang halal, memikirkan kebaikan masa depan untuk anak. Bukan kita fikir masa depan. Orang dulu fikirkan anak baca Qurannya, tahfiznya, okey, kena start daripada sekarang. Doa untuk anak, sebab cikgu rasa jodoh ni sangat penting sebab dia akan menentukan selok-belok kehidupan kita. Percayalah, kalau jodoh kita dengan orang yang tak okey, dia akan porak-peranda walaupun kita orang perempuan yang okey. Banyak dah kes cikgu jumpa macam ni. So cinta kan, sebab cinta tu buta. Jadi kita kena doa jodoh untuk anak-anak kita supaya dapat jodoh soleh dan solehah. Sebab dia dapat membentuk keluarga. Dia bermula di situ sebenarnya. Bermula di pemilihan jodoh sebenarnya. Okey. Yang seterusnya adalah masa setelah anak dilahirkan ni pula. Okey. Ini kita dua Mila tak ada anak lagi. So dah boleh fikir-fikir dah. Yang pertama adalah tidak membezakan gender. So inilah macam keluarga Imran tadi, dua-dua anak perempuan. Tapi daripada anak perempuan yang solehah ini, Allah pilih, Allah hadirkan, okey, keturunan Nabi daripada situ. So orang kata
jangan apa, kalau dapat yang laki nanti nak yang perempuan, dapat yang perempuan. Okey. Boleh berkeinginan tapi bila Allah dah beri itu, didik sebaik mungkin. Yang kedua, memberi nama yang baik. Okey, memberi nama yang baik. Nama yang baik ni nama yang ada maksud. Macam orang sekarang ni sibuk nama semua moden-moden. Ejaan pun moden-moden. Yang penting kita nak nama yang baik sebab nama tu nanti di hujung nanti adalah itulah nama yang akan dipanggil. Okey. Menjaga pengaruh buruk lingkungan. Yang ni maksudnya kita menyediakan ekosistem yang baik untuk anak-anak kita. Maksudnya contoh antaranya lah adalah kita menampakkan anak-anak kita budaya Islam. Budaya Islam tu macam mana? Contohnya kita bawa pergi masjid macam sekarang ni. Kalau yang dah boleh kita bawa ke majlis-majlis ilmu. So kita bagi menampakkan budaya Islam tu, menutup auratnya. Bukan kita bawa contohlah kita bawa tempat-tempat yang menyanyi, tu pengaruh-pengaruh yang tak okey lah. So kita tak nak pengaruh-pengaruh macam tu. Kalau kita tengoklah dulu-dulu kan, waktu kalau kita kaji sejarah Nabi dulu, Nabi kita dilahirkan, dia disusukan di kampung-kampung kan oleh Suhaibah dengan siapa seorang lagi nama ibu susuan Nabi tu? Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah dengan Suhaibah. Okey, dua-dua ni berada di kampung, berkampung. Maksudnya dia tak nak ada impak-impak yang dekat bandar ni mempengaruhi pembentukan apa kata sahsiah. Kalau macam kita study apa Al-Fatih juga. Okey, mak dia Al-Fatih tu didik anak dia kat kampung juga. Al-Fatih tu. Maksudnya tidak bercampur dengan orang kata yelah kat bandar ni kan macam-macam, pengaruh macam-macam, macam tu. Itulah yang kat sini, menjaga pengaruh buruk tu. Okey. So kita kena hadkan limit lah. Okey, yang keempat adalah memberi pendidikan yang baik. So kita kena carilah pendidikan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Dan pendidikan yang baik adalah pendidikan fardu ain dulu. Itu fardu ain yang utama. Bukan hantar sekolah saja, mengaji tak hantar. Fardu ain yang lebih utama. Okey, akademik penting juga. Tapi fardu ain tu lagi utama sebab fardu ain ni akan disoal besok-besok. Kita ibu bapa ni akan disoal tentang adakah kita sampai amanah pada anak-anak kita. Sebab tu kalau generasi kita ni, macam generasi cikgu ni, memang mak ayah memang paksa lah. Bab ngaji ni memang paksa. Memang orang kata compulsory. Okey, dan yang kelima adalah menjaga nutrisi ataupun gizi makanan. Maksudnya beri makanan yang baik lah dekat anak-anak. Macam sekarang ni banyak fast food. Bukan fast food tu tak bagus. Dia sebab dia dah bercampur, makanan dah tak asli, jadi pembentukan pemikiran anak-anak kita dipengaruhi banyak benda. So mak-mak kena rajin sikit lah. Bagi anak makan yang sihat-sihat. Sekali-sekala tu boleh lah fast food. Okay. Alright. Okay. Ini apa yang Imam sampaikan, cikgu sampaikan. Okay. Okay, ciri-ciri pula wanita ataupun kita ni ibu yang baik. Yang pertama, ahli ibadah. Yang kedua adalah pembelajar. Maksudnya kita pun kena sentiasa belajar. Perawat, kita pun kena tahu macam mana nak rawat anak-anak kita yang simple-simple. Kan kalau ibu-ibu kan anak lekat tulang ke apa ke tahu macam mana nak buat. So itulah maksudnya kena belajar ilmu-ilmu tu juga. Pendidik, memang kita lah nak kena didik anak-anak kita.
Okey, nak kena didik, ajar anak-anak kita. Pengajar juga, didik dan mengajar. Yang ke-6 ni adalah pemelihara atau pengembala. Maksudnya kena menceburkan diri juga dengan apa, ternakan kat situ. Maksudnya kat sini dia nak latih ihsan. Maksudnya kesabaran lah. Okey. So antaranya doa-doa untuk ketahanan rumah tangga. Ini setelah akad nikah. Okey, baca doa ni. Okey, kalau belum baca boleh baca. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Okey, ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Okey, ini doa bersama pasangan. Okey. So dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan untuk mengganggu apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, ni kalau boleh setiap kali lah. Okey. Doa setelah anak lahir. Okey. Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, Hasan dan Hussein, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan syaitan dan binatang bisa yang mematikan dan dari setiap mata yang hasad. Okay, ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ni doa dalam setiap ba'da solat. Okey. Ba'da solat ni, dan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Ni selalu kita sebutkan selepas solat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okey, ni selalu kita sebut dalam doa kita. Okey, so itu sahaja yang Imam sampaikan. Okey. Semoga kita semua dapat belajarlah sedikit daripada apa yang Imam sampaikan hari ini. Ni baru Imam, ada banyak lagi sebab sesi separuh hari tadi. Okey, so kita sama-sama orang kata membentuk keluarga kita menuju Allah, membentuk anak-anak kita. Doa, bermula dengan doa. Sekarang lagi kita kena doa. So tambahan malam ni adalah malam nisfu Syakban. So kita doakanlah semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah, yang soleh dan solehah, yang dijauhi daripada asap kubur, yang dijauhi daripada fitnah akhir zaman, yang dimudahkan di mahsyar, okey, dan dimasukkan dalam syurga Firdaus. Okay, insyaAllah kita sama-sama doa. Okay, insyaAllah. So lepas ni nampak gayanya kena buat soalan cepumas lah. Kaji bab-bab Nabi ni pula. Nampaknya mak-mak pun tak ingat lagi salah silah Nabi kita. Okay, nampaknya macam boleh tu buat tas. Apa kata kita start dengan Nabi Adam? Masing-masing cari pasal Nabi Adam. Boleh? Kita start dengan Nabi Adam. Boleh. Nanti pertemuan minggu depan, kita punya tugasan lain adalah sempurnalah kita nak sambut Ramadan ni. Sebab salah satu bila kita nak sambut Ramadan ni, kita kena gembira. Tak sabar-sabar. So kita orang kata mengalu-alukan kedatangan Ramadan ni, tak apa, Google pun tak apa. Yang penting kita sama-sama sharing supaya kita boleh belajar. Eloklah ni. Kita start dengan Nabi Adam dulu. Kalau banyak sangat kisah dia, kita boleh apa?
kita boleh buat siri 1 sampai selesai. Kita tengok. Nanti boleh cek Nabi Adam tu, kita tengoklah sejarah dia macam mana. Apa saja yang berkaitan. Kita start dengan Nabi Adam dulu. Okey, supaya dengan kita mengetahui asal usul kita, sejarah Nabi membantu kita punya kefahaman. Bukan anak-anak kita je duk baca kisah Nabi. Anak aja ingat kisah Nabi. Mak pak ni tak tahu. Adik-beradik sepupu Nabi Musa siapa? Blur. Agak-agak siapa tu sepupu Nabi Musa? Nabi apa? Harun. Nabi Harun, sepupu Nabi Musa. So insya-Allah lah kita sama-sama orang kata belajar. Okey, kita sama-sama belajar. So itu sajalah untuk malam ni, dan doakan semua supaya Allah bantu kita untuk capai target, walaupun kita berdasarkan kiraan teori kita agak kurang lah untuk bulan 4, bulan 5 ni. Tapi kita minta kita sama-sama doa, minta pada Allah supaya permudahkan semua urusan kita, okay, supaya kita dapat capai target, supaya cikgu pun dapat beri gaji yang lebih kepada anda semua, dan kita sama-sama berbakti menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu saja. Okey, so kalau nak infak untuk jemaah jemaah untuk taklim ni, sebenarnya ada buat kutipan juga. Kalau ada siapa-siapa nak beri, boleh beri pada cikgu. Besok kita dah nak hantar ke Taklim Pusat Indonesia lah. Kita nak kirim duit esok. So kalau siapa-siapa nak bagi, boleh bagi. Nanti transfer je kat cikgu lah. Nanti cikgu transfer ke akaun pusat. Okay. Besok wakil kita daripada Malaysia akan buat transfer ke Indonesia. Okay, itu sajalah daripada cikgu. Semoga kita jumpa lagi di minggu depan. Okay, insyaAllah. Okay, kita habiskan kita punya session dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Bye.